الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف, kata setengah ulama, bermula awal yang wajib atas mukallaf itu nazar, yakni ialah nazar, yakni maksud nazar itu, iaitu maksud nazar itu fikir dan tilik pada segala makhluk ini hingga dikenal akan Tuhan, kemudian maka ia tasdikkan. Fikir, ini hendaklah ia menggunakan akalnya untuk memikir kepada kejadian alam, dan tilik, yakni menghalus-halusi pemikiran itu pada apa tadi? Pada segala makhluk ini dan segala kejadian yang Allah Ta'ala jadikan ini, hingga dikenal akan Tuhannya, yakni hingga cerap di dalam hatinya keyakinan kepada zat yang wajibul wujud yang bernama Allah. Kemudian maka ia tasdikkan, yakni ia i'tiqadkan ke dalam hatinya. Tasdikkan, yakni ia i'tiqadkan ke dalam hatinya dengan i'tiqad yang jazam. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi. Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah kamu kepada kejadian yang Allah jadikan, jangan kamu fikir kepada zat Allah. Had akal itu ialah meninggalkan berfikir kepada zat Allah. Sekatan akal itu, sempadan akal itu, had dia, border dia tak boleh lepas ke situ. Apa dia? Memikirkan zat Allah tak boleh, lain pada tu dia boleh. Siapa fikir kepada zat Allah, fahuwa majnun, dia itu gila. Siapa nak jadi gila, fikirlah kepada zat Allah. Macam mana zat Allah ni? Zat Allah tak boleh fikir. Dalam ilmu tauhid kita cuma belajar sifat-sifat Allah untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu dengan mana kita mengenali sifat-sifat Allah. Seperti mana kata Imam Sanusi dalam Ummul Barahin, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu
Maulana Jalla wa Azza 20 sifatan. Dan wajib di atas tiap-tiap mukallaf itu mengenal ia akan Tuhan yang maha mulia, yakni Allah, lagi yang maha besar, maha bersifat dengan sifat-sifat kemegahan, iaitu 20 sifat. Baik. Maka dihimpunkan antara dua kaul ini dengan kita kata awal yang wajib daripada yang maksudkan itu ma'rifah, dan awal yang wajib daripada wasail itu nazar, yakni hal yang menyampaikan kepada yang dikehendaki, yakni dua perkara yang asalnya ialah untuk menyampaikan ma'rifatullah. Jadi jalan yang wajib kepada di atas tiap-tiap mukallaf itu ialah mengenal Allah. Jadi di sana ada dua kaul. Kenal Allah dulu ke? Kenal Allah tu macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Maka kata satu pendapat yang pertama, iaitu wajib kita kenal Allah Ta'ala itu dengan jalan kita memikir dan tilik dulu kepada kejadian yang dijadikan oleh Allah. Kemudian kita i'tiqad. Pendapat yang kedua, kita i'tiqad dulu, kemudian baru kita tilik supaya mengejakkannya. Pendapat yang pertama, i'tiqad dulu akan ketuhanan Allah, kemudian barulah kita fikir kepada kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini, supaya kejap yakin kita kepada Allah. Yang keduanya, kita fikir dulu kepada alam, kemudian kita tasdik, kita beriktikad. Itu dua kaul. Mana dulu? Tasdik dulu ke fikir dulu? Satu kata fikir dulu, kemudian baru tasdik. Satu kata tasdik dulu, kemudian baru fikir. Itu mudah cakapnya. Ya. Jadi ada dua pendapat. Namun asalnya tu antara dua pendapat ni ialah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Dua-dua ni asalnya untuk mengenal Allah. Cuma jalannya, satu jalan suruh i'tiqad dulu, kemudian baru fikir. Satu jalan fikir dulu, kemudian baru i'tiqad. Baik. Maka antara dua perkara ni adalah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Cuma ni mana dulu yang wajib? Itu jadi khilaf. Ya, mana dulu yang wajib itu jadi khilaf. Maka dihimpunkan antara dua kaul itu, dua pendapat tadi, dengan kita kata yang ni kita fahamkan. Kita kata ni kita fahamkan. Kita kata yang ni kita fahamkan dan ambil pengertian. Awal yang wajib daripada yang dimaksudkan itu, awal yang wajib yang dimaksudkan itu ma'rifah, dan awal yang wajib daripada
Wasail itu nazar, yakni jalan yang menyampaikan kepada i'tiqad yang jazam tu ialah nazar, yakni jalan yang menyampaikan kepada yang dikehendaki oleh syarak. Yang asalnya awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal dikehendaki dalam agama tu ialah kenal Allah, yakin ada Tuhan dulu. Kerana jika kita lazimkan, ini kita wajibkan. Kerana jika kita lazimkan, ini kita wajibkan. Lazim di sini dengan mana wajib? Tasdik dengan barang yang tiada ketahui ia sahnya, membawa kepada bahawasanya beriman ia kemudian. Maknanya kalau kita i'tiqad dulu, lagi kalau salah, bermakna iman kita tu tak sah. Maka tilik, yakni maka hendaklah engkau perincikan, perhati dengan menghalus-halusi. Tilik ni mana? Perhati dengan menghalus-halusi. Maka jika nyata benarnya berkekalan atas berimannya, berkekalan atas imannya, yakni benar akidahnya, benar i'tiqadnya, ya, maka dia tu duduk di atas iman. Atau nyata salah, maka kufur ia, atau membawa kepada persamaan Nabi dan yang bukan Nabi, tiada tandanya, maka dibenarkan jua, titik. Maknanya untuk orang yang mula-mula nak kenal agama ni, dimaafkanlah kalau dia tersalah, dengan syarat dia tu orang yang mula baru masuk Islam, yang di dalam belajar. Kalau dia tak belajar, kalau tak dia belajar sedangkan boleh belajar, maka itu tak dimaafkan. Jadi ada dua jenis manusia di sini. Kalaulah dia mula masuk Islam tu, apa yang dia tasdik itu benar sebelum dia nazar, maka kekallah ia di dalam iman. Tapi kalau apa yang dia tasdik itu tak benar, maka jadi kufur dia. Melainkan dia di dalam belajar mencari kebenaran. Dia belajar agama ahli sunnah wal jamaah, tauhid ahli sunnah wal jamaah. Rupanya yang dulu ni salah, maka dia dimaafkan. Tapi kalau dia tak belajar, tu kata ulama, kalaulah dia tak belajar dengan sebab sengaja dia tak pergi mengaji, maka dia tak dimaafkan. Kalau dia salah belajar, dia pergi belajar akidah cara Syiah umpamanya, cara orang Zindiqiyah umpamanya, maka adakah dia dimaafkan? Tidak. Pasal apa? Pasal wajib mula-mula sebelum belajar, wajib memilih guru. Sebab tu dalam kita dah belajar ni, kita kena pilih guru. Ya. Dan guru ni pula, ya, kita tak kenal, maka tanyalah Allah Ta'ala. Hari-hari buat 3 solat tu, biar Allah Ta'ala tunjukkan, apatah lagi di akhir zaman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalilum minasyakirin, dan sedikit sangat orang yang bersyukur. Maknanya orang-orang soleh di akhir zaman ni sikit sangat. Kita ni soleh ke tak? Kita ni tak soleh dah rasanya, tak tergolong. Ya, kita ni tak soleh dah rasanya, tak tergolong. Jadi kita hendaklah cari guru-guru yang soleh-solehi
untuk dia buat tempat rujukan kita, tempat pengajian kita, tempat ambil ilmu kita. Kita ni dah tua dah pun solat tak khusyuk-khusyuk lagi, mayang masih ingat merata-rata lagi, dosa masih duk buat lagi. Jadi kita ni apa agak nasib kita kalau kita mati pun duk rasa tak apa, duk rasa muda. Yang muda tak mati, yang muda tak mati. Kalau muda tak mati, tua pun mati tak apa. Dan kita pula tahu umur kita bila tak apa, bila nak mati ni kita tak tahu nak mati bila. Baik, nafsu ni dengan syaitan dia kerja sama. Nafsu dengan syaitan ni dia bekerja sama dalam hati kita, dalam diri kita, dalam perasaan kita, supaya dia rasa umur kita masih panjang dan masih berkesempatan untuk jadi orang yang benar-benar bertaubat dan bertakwa. Dan nanti bila mati terlepas daripada azab kubur, sebab kita mati sebagai Habibullah. Itu tiupan nafsu dan syaitan ke dalam hati orang-orang yang hubbul maksiat, orang yang mencintai maksiat, orang yang duk bergelumang dengan dosa ni, tapi dalam hati dia takut juga dengan kematian sebab tak ada iman, sebab tak ada amal soleh barangkali. Maka syaitan dengan nafsu tadi, dia akan membisikkan ke dalam hati satu perasaan apa? Rasa masih muda walaupun dah 80 tahun, rasa umur masih panjang walaupun 89 tahun, walaupun umur sudah 89 tahun, rasa Allah Ta'ala tu kasih pada dirinya. Dia kata, kalaulah Tuhan tak kasih pada aku, takkan Allah Ta'ala nak jadikan aku ni orang yang masih ingat kepada dosa dan ingin bertaubat. Sebenarnya itu adalah rayuan syaitan ke dalam hati. Ya, rayuan syaitan ke dalam hati, pujukan syaitan ke dalam hati untuk kita ni mati nanti sama-sama jadi geng dia duduk dalam neraka nombor 4 yang tak keluar-keluar lagi. Dia nak ajak kita jadi mati kubur, maka dia tiup semangat itu, semangat rasa Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dapat minggu depan kita start, minggu depan kita start beramal. Sampai dah minggu depan tu dah berapa kali minggu depan dah, sampai ke tahun depan berapa kali tahun depan dah, tak berubah juga. Dia masih dia tiup semangat tu, semangat tipu daya ni tu, supaya mati su'ul khatimah boleh duduk sama-sama dengan dia. Pasal apa syaitan ni dia buat kerja dulu? Pasal dia cemburu kepada Nabi Adam dan anak cucu Nabi Adam. Maka dendam kesumat itu tak habis-habis, sampai dia nak tak aci kalau aku seorang masuk neraka. Dan sedangkan aku dah buat ibadat 80,000 tahun, tiba-tiba aku terpilih. Dia kata aku terpilih untuk masuk neraka kekal di dalamnya. Dia kata Allah tu jahat adab dia dengan Allah. Akhirnya itulah dia tak mau dia duduk sekor-sekor dia dalam tu. Selain daripada anak cucu dia yang bernama syaitan tadi, dia juga mempengaruhi manusia dan jin untuk ramai-ramai masuk neraka. Inilah juga yang
ada dalam hati manusia. Alang-alang aku kena marah, semua kena marah. Jadi boleh kongsi-kongsi sakit hati. Kan ada manusia lagu tu kan. Banyak manusia lagu tu. Alang-alang aku nak kena seorang ya, biarlah semua kena. Ini perangai syaitaniah. Namanya syaitana. Itu syaitana, perangai kesyaitanan. Ablasa, perangai keiblisan. Dia tak mau dia seorang yang kena. Ya. Maka dia biar semua kena. Macam yang selalu kita duk tengok kan. Contohnya dia letak cawan pas dia minum kat satu meja yang dilarang letak. Bila tanya tak ngaku. Lah hati tu duduk niat apa? Kalau biar semua kena, aku mengaku, kau seorang kena. Dia tak usah mengaku. Tapi bagus jugalah kawan pun baik. Biarlah sama-sama kena. Kalau dia kena seorang tak syok pula. Tak mau cerita siapa letak. Jadi siapa baik sebenarnya? Yang buat itu syaitana, perangai kesyaitanan. Yang nak bikin kawan tadi ni sebenarnya dia pun tu syaitana juga. Pasal apa? Punca dia lah masing-masing duk langgar undang-undang. Undang-undang langgar pasal dia, pasal apa? Oh, nanti kalau orang tu kena, dia ni pun kena sekali. Jadi taklah terasa sangat. Itulah syaitan iblis bila masuk neraka, dia tengok ramai yang kena, dia rasa, dia sangka dia ramai kena, taklah terasa sangat kot dia sangka lagu tu. Padahal dia tahu dah neraka tu pun dia dah tengok lah. Neraka ni makin lama makin sakit. Sampai tak betul kurang lah. Tapi dia kena, dia rasa tak aci kalau dia seorang masuk dalam, itulah punca. Mudah-mudah boleh faham. Kita mau cerita panjang lah. Mudah-mudah boleh faham. Jadi sepatutnya orang yang buat salah, dia mengaku dia salah. Orang yang buat salah tu dia mengaku dia salah. Zaman Nabi, orang mencuri datang jumpa Nabi, sayalah yang mencuri, tolong hukumi saya. Tak perlu ada polis pergi menyiasat, pergi menangkap, pergi apa, sebab orang yang bersalah datang jumpa mengaku. Orang yang buat salah datang jumpa Nabi mengaku salah, minta dihukum supaya dia tak kena hukuman akhirat. Itu namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah dia rahmatnya apabila sesebuah negara itu pakai hukum Quran dan hadis. Jadi apabila tak dijalankan hukuman itu, orang yang bertanggungjawab menjalankan hukuman itu pun melanggar undang-undang dia. Apatah lagi orang-orang awam yang di bawah, lagilah langgar. Akhirnya tidak ada keadilan di dunia ini. Tidak ada keadilan, tidak ada ketelusan. Baik, habis. Itu nak cerita tadi ni lah. Ni semua untuk kita fikir. Apa yang berlaku ni untuk kita fikirlah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Baik. Baik, habis di situ. Soal. Jika kita kata wajib nazar dahulu daripada beriman,
Jadi wajib kita tilik dulu kepada alam, biar betul-betul yakin, barulah kita masuk Islam jadi beriman. Maka apabila kita seru akan seorang kafir kepada beriman, maka kata ia, hingga aku tilik. Maknanya nanti aku fikir dulu. Nanti aku fikir dulu apakah katamu itu benar ataupun tidak benar. Nanti aku fikir dulu ya. Bagi masa aku sebulan, aku nak fikir betul-betul. Maka bahawasanya aku pada hari ini di dalam tangguh nazar. Tangguh dulu. Dan di bawah taraddud nazar. Jadi di bawah berbolak-balik nazar. Taraddud ni maknanya berbolak-balik. Berbolak-balik hati di dalam nak meyakini sungguh akan Allah itu, sungguh ke Tuhan itu, sungguh ke Tuhan ialah zat yang wajibul wujud yang namanya Allah. Itu kata taraddud. Ya, berbolak-balik hati, pergi datang, sak yakin, sak tak yakin, sak yakin, tak sak yakin. Apa engkau kata? Ini apa pendapatmu? Adakah dilazimkan akan dia ikrar dengan imannya, maka jadi binasa katamu bahawa nazar itu dahulu daripada iman? Atau kamu tangguhkan beberapa ia nazar? Titik. Maknanya apa? Maknanya tu gini, dia buat suatu soalan. Kalau kamu kata wajib nazar dulu, wajib fikir dulu sebelum masuk Islam, bila dah yakin sungguh Islam tu benar, baru kamu masuk Islam. Baik, andai kata dia duk bertangguh duk, tiba-tiba dia mati, tak masuk Islam, tak ada masuk Islam, adakah orang yang kata fikir dulu tu berdosa ataupun tidak? Dan adakah orang yang mati sebelum masuk Islam tu dimaafkan ataupun tidak? Baik, jawab dia bahawasanya tilik ia. Oh gini dia kata, maksudnya tu gini, tilik ia. Maknanya kamu perhatikan pada dua perkara, pada beberapa perkara, beberapa sudut, beberapa segi. Bahawasanya tilik ya, ini kamu perhatikan pada beberapa sudut. Jika ada orang itu banyak bercampur dengan orang muslimin, kalau orang tu memang duduk di kalangan orang Islam, banyak duduk dalam kampung Islam, bukan kampung orang kafir dah, selalu duduk kawan dengan orang Islam, selalu bersahabat dengan orang Islam, bekerjasama dengan orang Islam, dia bergaul banyak dengan orang Islam, maknanya kita yakin dia ni memang suka kawan dengan orang Islam. Jadi kalau orang tu begini, suruh akan dia mengucap dua kalimah syahadah, maknanya kalau dia tu nak duk rajin kawan orang Islam, kamu jangan ragu dah, sebelum suruh dia tilik, suruh dia mengucap dulu. Nanti dia cerita pasal apa. Kerana gaib padanya itu ada nazar, bukan gaib tu, ghalib. Kerana ghalib padanya itu, yakni kerana selalu ada pada diri orang itu ada nazar dahulu daripada balignya, yakni ada pemerhatiannya kepada Islam. Pasal apa duduk tengok perangai orang Islam, tengok seorang pemimpin gerakan masuk Islam, saya duduk kawan dengan orang Islam. Baru ni bukan cerita hal politik ni dah. Dia kata saya cakap politik pula. Ni nak cerita ya, satu orang pemimpin parti gerakan, tak bergerak tak makan.
dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia duduk kawan dengan orang Islam, dia seronok tengok perangai orang Islam ni, tak macam perangai geng-geng dia, kafir dia, maka dia masuk Islam. Nampak? Jadi bila dia kata dia nak masuk Islam, orang Islam tadi ni tak fikir panjang lah, terus talqinkan dia, asyhadu an la ilaha illallah. Dia sah jadi Islam. Maknanya orang yang selalu bergaul dengan orang Islam, bila dia datang kat kita minta nak masuk Islam, kita jangan fikir panjang lah, terus Islamkan dia. Pasal apa? Dia dah ada nazar siap dah, dia dah ada tidik lama dah tu, dia fikir lama dah tu. Mungkin hari tu baru tergerak hati dia, pin jumpa kita nak masuk Islam. Tu masuk dia. Dan tiada harus disuruh nazar dahulu, tiada harus, jadi haram. Haram kalau kita kata betulkan ni acong, fikir dulu baik-baik, haram. Haram gitu. Pasal apa? Pasal dia maduk kawan kita lama dah, dia nak masuk Islam, kita haram. Kata hang fikir dulu acong, Islam ni nanti kena potong. Ni ada gila mana orang Islam apa tak tahu. Ada orang kafir nak masuk Islam, dia ukur tuan tu, dia takutkan orang tu. Kamu tahu ke masuk Islam nanti kena potong cakeo? Ada lagi tu. Ada orang kafir nak masuk Islam, tunjuk ini tatu dekat badan saya, kena buang ke bos, kena buang ke ustaz. Ui, ini punya nanti kena koyak kulit tu, ganti kulit lain, matilah orang tu nak masuk Islam. Orang Islam sekalipun kalau nak taubat, dia tunjuk kita, bang saya nak sembahyang lagu mana, tengok tatu kat badan. Adakah wajib kita suruh dia buang? Tak wajib. Tak wajib. Kita nak buat lagu nak, buat permulaan kau sembahyang dulu macam biasa. Nanti lama kita slow-slow cari macam mana nak buang tatu. Ada kaedah buang tatu yang tak menyakitkan. Ada kaedah dia, tak payah pakai air. Dulu orang pakai air, bakar kulit, rosak kulit, itu jadi apa? Mencederakan diri, hukumnya haram. Jadi kalau ada yang tak mencederakan diri, maka itu hukumnya adalah harus. Jadi mula-mula dia jangan menyusahkan dia dulu, pakai senang-senang dulu. Kalau dah duduk kat pondok, sehari dua tu tak apa lah, kita bagi yang mudah-mudah kat dia. Ni setahun tak kerti apa lagi, kena apa yang teruk-teruk ya. Kalau dia tak boleh nak nazar lagi baik, habis. Tetapi jadi kafir orang yang tidak mengajar dua kalimat syahadah. Tetapi jadi kafir, yakni bahkan terkadang jadi kafir orang yang tak nak mengajar dua kalimat syahadah apabila datang orang kafir minta ajar akan dia atau ditangguhkannya, seperti dikatanya nanti sesaat, atau pergi basuh tubuh kamu dahulu, atau basuh kaki kamu dahulu. Jangan, tak boleh. Jangan, tak boleh. Maknanya kalau orang tu dah kita kena, maka terus kita Islamkan dia, walaupun dia datang pakai seluar pendek. Seluar pendek sepat, tak apa. Datang Cina pakai skirt je, tudung tak ada apa, tak ada nak masuk Islam, Islamkan dia dulu ya. Ni pendapat yang pertama ni. Dengan syarat dia memang ada bercampur dengan orang Islam. Baik. Jadi kalau kita zam, maknanya kita kenal dah dia. Orang kafir tu kita kenal dia, dia rajin, dia berkawan dengan orang Islam. Tiba-tiba dia datang nak masuk Islam, maka jangan fikir panjang, terus talqinkan dia. Tidak kita tu berdosa. Takut dia mati nanti tak belum masuk Islam, dia mati dalam kafir, kita tu salah pasal tak mengislamkan dia. Faham ni? Faham?
Mana nak faham duduk tidur. Kawan sebelah tidur, tolonglah katuk pada dia, bagi dia bangun. Omar buat kerja apa tadi? Tidur kan? Tadi dia buat kerja apa? Tebang balak, angkut balak. Ni saya tanya ni, seorang tak nak jawab. Tu dia, ketua pelajar, Omar tadi buat apa? Mengantuk sangat tu. Sapu rumput, dia seorang lah. Habis 4 orang lagi tak tidur kan? Kenapa dia seorang tidur? Ngantuk bangun, dia basuh muka pergi. Baik, jadi maknanya kalau orang tu nak masuk Islam, kita kenal dia siapa? Jangan kita tangguhkan. Haram kita tangguhkan. Terus kita Islamkan dia. Walaupun dalam keadaan dia pakai seluar pendek sekalipun, dia pakai skirt sekalipun, nanti baru kita ajar dia Islam dulu. Islam dulu, lepas tu baru suruh dia tilik. Mana suruh dia belajar. Bukan belajar dulu baru masuk Islam. Bukan belajar dulu baru masuk Islam. Tak, Islam dulu, lepas tu baru belajar. Kita Islam lama dah pun belajar tak habis-habis. Baik, habis. Maka jika tiada bercampur dengan orang itu, kejadiannya puncak bukit. Dia kata tu puncak bukit, mana puncak bukit nun, orang dalam bukit tu, orang asli dia makan tupai pakai supit ni, piut babi pun makan. Orang hutan, orang dalam hutan, orang asli duduk nun dalam hutan tu, kat puncak bukit tu, tak kawan dengan orang Islam, tak kenal pun. Demikian juga diajarkan 2 kalimah syahadah itu atas kaul yang mengatakan ma'rifah awal wajib. Maknanya walaupun dia tu tak bercampur dengan orang Islam, dua puncak bukit sana, dia mari kata nak masuk Islam, wajib juga ajar kedua kalimah syahadah tu. Maka ia taklid, maka ia akan mengikut. Kemudian ia tilik. Ini barulah lepas tu dia pergi belajar. Dia pergi belajar agama supaya kuat imannya. Kerana bahawasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipadakan, yakni memadakan seseorang tu jadi mukmin dengan ikrar 2 kalimah syahadah. Hari ni saya jumpa satu kawan saya, lama tak jumpa, lama betul tak jumpa, 10 tahun dah saya jumpa. Dia orang Lenggung, duduk Ipoh. Nama dia Ustaz Azmi Abdullah. Dia ni dulu ketua pelajar Pondok Lanai zaman saya. Dia ni guru orang asli, mengislamkan orang asli negeri Perak, mengajar agama orang asli negeri Perak. Orang asli nak kahwin, dia lah yang mengkahwinkan. Dia dapat special punya kerja, umur dah 62 lah, boleh sambung. Pasal kurangnya orang nak kerja bahagian tu. Masuk hutan, keluar hutan, ikut orang asli. Dia cerita orang asli ni semacam pesen. Ada satu cerita orang asli, tapi bukan dia cerita, orang lain cerita kat saya. Orang asli ni, dia biasa orang asli kan duduk sebelah orang kampung, sebelah kampung orang Islam. Tak tahu cerita lah negeri mana, saja-saja nak cerita. Jadi datanglah orang berjebak agama Islam ke orang kampung tu, orang kampung orang asli ni. Jadi orang asli ni, dia bela anjing tu dah biasa. Dia duduk dalam hutan kan, dia bela anjing biasa lah. Orang asli kapi.
Jadi bila dah masuk Islam, sebulan sekali marilah ustaz orang asli ni, ustaz mengajar qadu ain. Jadi ustaz ni dia tanya, kenapa dia masuk Islam masih belanjing? Dia kata, ustaz, saya dah Islamkan anjing saya. Salah. Tu jawapan. Saya dah Islamkan anjing saya. Pening kepala ustaz tu. Satu ketika ustaz ni datang, dia tengok ada babi 2-3 ekor. Jadi ustaz ni tanya, orang Islam mana boleh makan babi? Kami sembelih ustaz. Lepas tu kami masak, kami baca bismillah. Tak boleh ke? Orang asli kan. Bukan senang nak diajar. Tu dia. Jadi ustaz yang mengajar orang asli ni, dia nak mengajar orang asli. Orang asli dia nak kata bodoh tak bodoh, dia bodoh-bodoh cerdik. Bodoh-bodoh cerdik. Cuba tengok jawapan dia. Dia Islamkan anjing dia kata. Dia baca bismillah belum makan babi. Bodoh-bodoh cerdik kan. Ada ustaz yang tahan mengajar orang asli ni, kira ustaz tu memang power. Daripada umur berapa 30-an dulu dia jadi guru orang asli sampai sekarang dah 30 tahun lebih. Tahan dia. Merata curuk orang asli dia beri sampai ke Greek. Mana lagi tak rata-rata Allah ujian berat mengajar orang asli. Ada orang tanya, mana lebih afdal, dakwah orang Islam supaya istiqamah dia mematuhi hukum Islam, dengan dakwah orang kafir biar masuk Islam? Mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Kita dakwah orang Islam yang menyeleweng daripada Islam supaya elok balik dia dengan mengamalkan Islam, dengan kita dakwah orang kafir biar dia masuk Islam? Mana lebih afdal? Maka dijawab oleh ulama-ulama muktabar, memperbetulkan orang-orang mubtadi'in itu akan akidah mereka dan pengamalan Islam mereka lebih afdal dari mengislamkan orang kafir. Pasal apa? Punca orang Islam yang mubtadi'in inilah, yang buat kerja-kerja bid'ah inilah, yang menyebabkan orang kafir tak nak masuk Islam. Pasal apa? Dia kata apa? Serupa macam kami juga. Dia pun hentam Arab juga. Dia pun sokong Arab juga. Dia pun itu juga macam kami saja. Apa kelebihan Islam? Tak ada, dia kata. Jadi perbetulkan orang Islam tak betul dulu. Yang pertama, akidah mereka. Kaum mubtadi'in, pembid'ah. Kadang-kadang pembid'ah dalam akidah. Yang paling berat bid'ah dalam akidah. Asal-asal hak Nabi kata kullu hadatsin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Asal-asal Nabi kata tiap-tiap yang baru itu bid'ah, tiap-tiap bid'ah itu sesat, tiap-tiap sesat itu dalam neraka. Bukan bab ibadah, tapi bab akidah. Bab akidah, bid'ah dalam akidah tu lebih bahaya daripada bid'ah dalam ibadah. Kalau bid'ah dalam ibadah, Imam Syafi'i kata dalam Al-Um, al-bid'atu kismani, kismun hasanatun wa kismun sayyi'atun. Bid'ah dalam ibadah ni dua, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik.
Yang kedua, bid'ah yang jahat. Apa contoh bid'ah yang baik? Contohnya banyak, contohnya banyak. Antaranya sembahyang tarawih 20 rakaat berjemaah di masjid. Itu bid'ah hasanah. Ni pakai mic tak bid'ah. Nabi mana pakai mic tu? Jahat kan ni pakai ni. Satu ketika Nabi, zaman Nabi pun ada bid'ah. Satu ketika Nabi solat. Dah cerita tu banyak kali cerita. Nabi i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nabi tak tangan balik baca rabbana lakal hamd. Dia dengar seorang sahabat tu sambung. Seorang sahabat tu sambung, dia kata apa? Hamdan katsiran mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nabi tak pernah baca, tapi sahabat tu duk reka cerita, duk reka, duk baca benda. Habis sembahyang Nabi tanya batin belakang, siapa baca tadi tu? Siapa tak jawab? Bila siapa pun tak jawab, macam budak pondok ni lah, dia backing kawan. Dia takut kawan kena marah ke dia. Tak apa, kita sama-sama kena, tak apa. Nanti esok kalau aku kena, boleh backing aku. Kan? Betul tak? Betul tak tu? Jadi baguslah sahabat tu, dia tak nak bagi sahabat ni kena pakai dia, pakai sembunyi, pakai sorok-sorok sahabat yang takut-takut Nabi tengok. Lepas tu Nabi kata apa? Aku nampak malaikat dari langit yang ketujuh turun, ambil bacaan itu, bawa naik sampai langit yang ketujuh. Mana kata mulianya bacaan tu. Maka lepas tu barulah yang kata tadi, angkat tangan, ana ya Rasulullah. Udah mengaku, takut kena marah. Tu kena marah, boleh mengaku. Itu termasuk bid'ah. Bid'ah benda Nabi tak buat. Ya, perkara yang tiada nas dari Nabi itu namanya bid'ah. Ya, perkara yang tiada nas daripada Nabi itu namanya bid'ah. Ibadah yang tiada nas, buat tahlil arwah untuk orang mati, buat tahlil tu bid'ah. Buat jamuan tu tak bid'ah. Buat tahlil tu bid'ah, tak pahala. Lepas bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, susunan dia tu, susunan zikir dia tu. Jadi asal bid'ah ni Nabi kata sesat tu ialah bab akidah tu. Tuhan duduk atas arash, Tuhan turun sepertiga pagi, lepas tu naik balik. Tuhan turun sepertiga malam, lepas tu naik balik. Mana tu Tuhan tu bergerak-gerak. Itu semuanya bid'ah. Orang yang beriktikad lagi tu namanya mubtadi'. Orang-orang yang mengerjakan amalan bid'ah, yang Nabi marah, yang Nabi tak suka, yang Nabi larang. Jadi bid'ah tu bukan hukum. Ramai orang duk rasa bid'ah tu hukum. Bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu perkara yang tidak ada nas dari Nabi. Itu asal mana bid'ah. Maka terkadang hukumnya haram, terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunat, terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya harus. Jadi faham, bid'ah tu bukan hukum. Dia adalah perkara yang tidak ada nas dari Nabi. Terkadangnya hukumnya wajib, terkadang hukumnya haram. Begitulah seterusnya. Faham? Jadi kalau orang tu kata tu bid'ah, tanya dia balik, bid'ah hukum ke apa? Kalau dia kata bid'ah tu hukum, suruh dia pergi mengaji lagi. Ya.
Melainkan kalau dia bicara bab akidah. Dia kata orang bid'ah dia tu sebenarnya mubtadi'ah. Sebab apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Duduk atas aras. Duduk tu sifat makhluk. Baik, habis. Dan atas kaul yang mengatakan nazar itu awal wajib, yang mula-mula wajib, maka disebutkan baginya dalil, mana ada buktinya. Dapat kedua ni dia kata belum masuk Islam, belum kita Islamkan seseorang tu, kita wajib suruh dia nazar dulu, maka ada dalilnya, serta mengucap 2 kalimah syahadah hingga ia faham. Kerana tiap-tiap orang yang diseru akan dia oleh Mustafa, yakni orang pilihan Allah, iaitu Nabi SAW kepada iman, maka berkata ia baginya, lentangkan olehmu atasku tanda kebenaranmu, ini tunjukkan kepadaku tanda-tanda kamu tu betul nak masuk Islam. Ada hadis Mustafa ni mana? Nabi Muhammad. Mustafa ni gelaran Nabi. Dulu saya baca satu WhatsApp tu tulis, selawatlah kamu kepada Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu orang ni pergi tanya, Mustafa Rasulullah kan Muhammad Rasulullah? Dia tak faham dah tu. Jadi Mustafa ni gelaran kepada Nabi Muhammad, maknanya orang pilihan Tuhan, orang yang dipilih Allah jadi Nabi. Orang yang dipilih itu nama Mustafa. Bagi didatangkan mukjizat, maka nyata sebenarnya, maka percaya ia, maka Islam, maknanya maka percaya dia masuk Islam, atau tinggal ia atas inat, yakni atas kerosakan, atas sesatnya tu, maka binasa ia, kita bunuh akan dia. Baik, cerita dia zaman Nabi dulu, di awal Islam, adalah beberapa orang kafir ni yang pura-pura nak masuk Islam untuk menjahanamkan Islam daripada dalam. Maka dia masuk Islam tu dengan niat nak menjahanamkan Islam. Jadi Nabi test dulu. Ini di awal Islam, Nabi test dulu, betulkah dia nak masuk Islam, ya. Jadi bila didapati rupanya dia ni bukan nak masuk Islam, sebab memang hati nak masuk Islam, rupanya nak jadi tadi baru kapi daripada dalam. Maka Nabi tanya orang sahabat-sahabat, macam mana dia ni? Kita nak bunuh kau dia. Maknanya dia ni boleh dihukum bunuh. Sebab apa? Pasal dia bukan nak masuk Islam, dia nak menjahanamkan Islam. Itulah maknanya. Ada pendapat mengatakan suruh nazar dulu, lepas tu baru tasdik, barulah masuk Islam. Andai kata ada kes yang begini, maka suruh dia nazar dulu. Maknanya kita uji dia dulu, sungguh ke? Maka nazar dia tinggal mana, kita uji dia dulu, betul ke dia nak masuk Islam. Pasal zaman ni, zaman awal Islam, ramai orang kafir pura-pura nak masuk Islam sebab nak menjahanamkan Islam dari dalam. Hari ni ada tak orang macam tu? Ada. Tapi dia bukan nak masuk Islam, dia nak belajar Islam untuk menjahanamkan Islam. Siapa dia? Numpuk orientalis. Ini puak orientalis, dia bukan Islam pun. Baik, habis. Jadi kesimpulannya apa dia? Kesimpulan dia, di zaman ini kalau ada orang kafir nak masuk Islam, maka terus Islamkan dia. Mudah-mudahan benar hati dia. Pasal ada orang yang mula-mula mengkaji Islam, niat nak menjahanamkan Islam, tapi sudah dia kaji, hati dia terus terpaut masuk Islam. Mudah-mudahan kalau ada orang Islam nak masuk Islam, niat tak betul, niat nak kahwin kau umpamanya, sebab tu nak masuk Islam, mudah-mudahan lepas dia kahwin, dia betul-betul jadi mukmin yang baik. Selalu kita tengok orang kafir masuk Islam ni, lagi hebat Islam dia daripada kita.
Mula-mula pasal nak kahwin ya. Maka jangan fikir, jangan tanya, ni nak masuk Islam sebab nak kahwin ke, sebab memang hati nak masuk Islam. Jangan tanya lagi dah. Dia nak kahwin tu bagus lah. Lepas tu potong lah. Apa tu kulung dia tu. Bukan. Baik, pasal apa? Takut sebab kita mentakhirkan dia masuk Islam, nak suruh dia fikir dulu. Kalau dia mati lagi, berdosa kita, ya. Jadi yang kata boleh tangguh tu kalau ada sebab dia, ada maslahah dia. Dalam keadaan darurat ke, dalam keadaan orang kafir banyak menginai orang Islam, macam kat Thailand dulu, orang kafir di kampung-kampung Islam, zaman-zaman dulu lah, saya tak tahu lah, saya dengar cerita orang lah, ya. Dia masuk kampung-kampung, dia kahwin dengan orang Melayu Islam ni, dia pergi ke Bangkok, dia jual buat apa? Jadi pelacur, besok kahwin lagi. Dan pernah di Malaysia pun jadi macam tu. Jadi macam tu, kahwin tak pakai qadi yang sah ni. Itulah dia buat agama dia mewajibkan nak kahwin kena pakai qadi yang sah. Pasal ada kes-kes yang macam ni ya. Tu antaranya lah, antara punca dia. Kita wajib ikut undang-undang dia buat agama ni, ya. Pasal nak mengelakkan daripada yang tak baik. Baik, kita berhenti di situ insya-Allah. Kemudian katanya faidatun. Kata Syekh Al-Laqani, iaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang kitab Matan Jauharatut Tauhid. Tak, ni dah khatam dah dulu ni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معارفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.